Selepas berpisah dengan SIC dan hilang penaja utama Petronas, Sepang Racing Team SRT akan bertukar menjadi entiti baru dikenali sebagai RNF Racing Team pada 2022. Kita tidak tahu RNF adalah akronim untuk apa. Ada komen nakal sekadar sebagai jenaka, mengatakan RNF adalah singkatan kepada Razlan Needs Funds atau maksudnya Razlan perlukan dana. RNF Racing akan bersaing sebagai pasukan satelit rasmi Yamaha dari 2022 hingga 2026. Dorna telah mengesahkan pasukan satelit baru Yamaha itu yang akan diketuai prinsipal SRT sekarang, Datuk Razlan Razali, akan mempunyai tempat dalam MotoGP sehingga 2026. Pasukan tersebut akan mengekalkan majoriti pengurus dan staf yang kini berada dalam SRT. Razlan dan Johan Stigefeld akan terus memainkan peranan penting dalam RNF Racing Team manakala Wilco Zielenberg dijangka menyertai pasukan MotoGP Suzuki. Setakat ini, hanya seorang pelumba yang sudah disahkan iaitu Andrea Dovizioso. Pelumba Moto3 SRT, Darin Binder disebut-sebut bakal menjadi pelumba kedua manakala With You dikatakan sebagai penaja utama pasukan itu. Menurut Razlan, berbekalkan pengalaman dan kejayaan diraih sebelum ini, RNF mahu menjadi pasukan MotoGP yang lebih kuat. Untuk musim depan, di bawah entiti baru RNF MotoGP Racing, pasukan yang dijenamakan ini akan meneruskan rangka tindakan kami yang telah terbukti berjaya sebelum ini. Jangkaan akan tinggi dan kami akan berusaha keras untuk memenuhi aspirasi ini, katanya. Razlan turut berterima kasih kepada Ketua Pegawai Eksekutif Dorna, Carmelo Ezpeleta, kerana kepercayaan dan keyakinan berterusan kepadanya untuk memulakan bab kedua dengan pasukan yang baru dibentuk semula bagi bersaing dalam kelas MotoGP untuk tempoh 5 tahun akan datang. Ia adalah perjalanan berliku kepada kami. Dalam beberapa bulan ini, kami telah mengerah segala usaha untuk memulakan, menjenamakan dan melancarkan semula pasukan MotoGP yang segar dan lebih kuat, katanya. Sementara itu, untuk berita selanjutnya, saya serahkan kepada King. Assalamualaikum dan salam sejahtera semua. Dalam kita gembira dan seronok meraihkan pencapaian Hafiz Shahrin Abdullah dalam sesi FP1 dan FP2 Grand Prix San Marino hari ini, status IG story pelumba negara itu menimbulkan kerisauan ramai. Dalam IG story-nya, Hafiz berkongsi lagu Bohemian Rhapsody oleh kumpulan Queen. Dia memilih rangkap Goodbye Everybody, I've Got to Go, Gotta Leave You All Behind, and Face the Truth. Goodbye everybody, I've got to go, gotta leave you all behind and face the truth. Ia menimbulkan tanda tanya peminat beliau apakah ini adalah musim terakhir Hafiz di kejuaraan motosikal dunia. Semua peminat masih tertunggu-tunggu tentang masa depan Hafiz dalam kejuaraan dunia kerana sehingga kini belum ada sebarang berita sama ada kontraknya dengan NTS RW Racing GP disambung atau tidak, ataupun dia akan berhijrah ke pasukan lain. Sebelum ini, semasa di Silverstone, Hafiz ada memaklumkan kepada wartawan MotoGP bahawa NTS mahu dia kekal dengan pasukan itu musim depan. Namun ketika banyak pasukan sudah mengesahkan barisan pelumba mereka musim depan, kita masih belum mendengar sebarang berita daripada NTS. Tempat Barry Butters sudah tentu terjamin kerana dia mempunyai kontrak untuk tempoh 2 tahun. Selain dia juga membawa banyak penaja. Di samping boleh memberikan mata dalam perlumbaan, kemampuan menarik penaja adalah amat penting jika seseorang pelumba itu mahu mendapat tempat dalam kejuaraan motosikal dunia. Ini kerana mengambil bahagian dalam kejuaraan motosikal dunia melibatkan kos yang tinggi. Biasanya untuk mendapat tempat dengan mana-mana pasukan Moto2, pelumba perlu mengeluarkan kos lebih kurang RM1 juta semusim. Jadi pelumba perlu mencari penaja untuk membayar kos ini. Pasukan kemudian akan sediakan motosikal dengan sejumlah slot kepada penaja pelumba. Pasukan juga akan menanggung segala kos perbelanjaan pelumba sepanjang musim perlumbaan. Dalam kes Hafiz, UMW Grand International merupakan penaja utamanya dengan menanggung 60% kos lumba Hafiz dalam satu musim. Pelumba berusia 27 tahun itu mula mencuri tumpuan dunia sukan permotoran selepas meraih tempat keempat dalam kelas Moto2 ketika beraksi atas tiket wildcard
di GP Malaysia pada 2012. Dia kemudian dinaikkan ke tempat ketiga selepas Mahkamah Arbitrasi Sukan pada November 2013 membatalkan semua keputusan diraih Anthony West dari 20 Mei 2012 hingga 19 Oktober 2013. Hafiz kemudian mencipta sejarah sebagai pelumba pertama dari Asia Tenggara beraksi dalam kelas MotoGP selepas menyertai Monster Yamaha Tech 3 pada 2018. Pada musim pertamanya dalam MotoGP, Hafiz bersaing hebat dengan Franco Morbidelli untuk gelaran rookie terbaik. Dia hanya dibezakan 4 mata dengan pelumba Itali itu yang menang gelaran tersebut. Pada tahun berikutnya, Hafiz menunggang jentera KTM selepas Tech 3 meninggalkan Yamaha dan menjadi pasukan satelit untuk pengeluar dari Austria itu. Selepas hilang tempat dalam MotoGP, Hafiz kembali beraksi dalam Moto2 bersama Aspar Team musim lepas. Selepas kontraknya tidak disambung oleh Aspar Team, Hafiz kemudian menyertai pasukan NTS. Kita tidak tahu apakah Hafiz masih ada di kejuaraan dunia musim depan ataupun sebaliknya. Walau apapun yang akan berlaku nanti, nama Hafiz sudah terpahat dalam sejarah sebagai pelumba MotoGP pertama dari Malaysia dan juga Asia Tenggara. Kita doakan semoga urusan Hafiz dipermudahkan dan mudah-mudahan akan ada pengumuman berita baik nanti. Okey, saya King. Terima kasih kerana menonton. Adios. Have a nice day.